Jadi apa yang saya nak share kat sini ialah Plan bertindak Salimah Malaysia 2016. Kita telah berkongsi beberapa pengalaman yang disampaikan oleh wakil-wakil dari Palestin, daripada Indonesia, daripada Thailand tadi, dan kita juga telah mendengar apa yang telah dibawakan oleh Cikgu Azmi tentang apa yang berlaku di negara-negara yang umatnya Islam, sama ada minoriti ataupun majoriti. Semua menyatakan perkara yang sama. Perkara yang berlaku pada umat Islam yang tidak sepatutnya berlaku sepatutnya. Perkara yang berlaku kepada kita yang tidak sepatutnya berlaku kepada kita. Perkara yang kita ibu-ibu hadapi, perkara yang guru-guru hadapi, dan perkara yang anak-anak sendiri alami. Saya tidak akan menyentuh balik isu-isu ini sebab ini telah disentuh tadi. Saya akan terus pergi kepada apa yang sepatutnya kita lakukan. Peringkat awal tadi telah dinyatakan tentang perlunya kita membina semula institusi keluarga yang telah terabai. Semua ibu tidak menafikan bahawa kita telah melaksanakan tugas sebagai ibu-ibu. Tetapi banyak perkara-perkara yang telah kita terabai, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Kerana ramai di antara ibu yang tidak faham apakah yang perlu mereka didik, bagaimana sepatutnya mereka didik anak-anak mereka. Kita juga tidak menafikan tentang kepimpinan muslimah yang lemah, yang menyebabkan kumpulan sekular dan kumpulan liberalisme telah menguasai kita dan mendominasi kita, mendominasi pemikiran awam, sehingga akhirnya anak-anak kita lebih terpengaruh kepada liberal, fahaman liberal, sehingga anak-anak kita ada yang terpengaruh kepada perkara-perkara yang tak pernah kita terfikir akan mereka lakukan. Anak-anak kita mudah saja nak mengubah budaya hidup mereka dari menyentuh kucing kepada memegang anjing ataupun khinzir. Kemudian kita juga menyentuh tentang pendidikan formal yang dilaksanakan di negara-negara yang umat Islam minoriti atau majoriti, yang gagal membentuk jati diri umat Islam. Tidak tukar, terus kepada seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi bila kita nak mengambil gerakan untuk mengambil tindakan, kita mesti ada landasan. Apa yang perlu kita lakukan? Kita mesti berlandaskan sesuatu matlamat. Kita mesti ada perkara yang kita jadikan base. Kita mesti ada perkara yang kita pegang, yang kita tanamkan dalam pemikiran kita, dalam tindakan kita. Jadi kerana itulah dalam landasan bergerak agenda bertindak saat muslimah ini, gerakan muslimah kita nasihatkan, kita rasakan perlulah mengukuhkan jaringan. Jadi tadi kita sudah mendengar daripada Palestin, kita sudah mendengar daripada Indonesia, kita sudah mendengar daripada Thailand, dan dalam perbincangan secara ringkas dengan mereka, pertemuan dengan mereka, kita mendengar sendiri dari mereka apa yang mereka turut alami. Seperti yang diceritakan oleh Ibu Tias, anak-anak mendengar tadi Ibu Tias bercerita, sambil menyanyi Ibu Tias bercerita kepada kita bahawa di Indonesia sendiri mengalami masalah sosial yang serupa, walaupun tidak sama, tapi serupa. Isu LGBT berlaku juga di kalangan remaja di Indonesia seperti yang berlaku di sini. Mengikut Dr. Rogiah daripada wakil daripada Thailand tadi, dia mengakui bahawa di Karachi sendiri terdapat golongan yang disebut lady boy, yang ramai di antara mereka yang menyamakan peranan perempuan dengan lelaki dan lelaki dengan perempuan. Dan seperti yang disebut oleh Ibu Tias, mereka memohon, meminta kepada pihak kerajaan supaya membenarkan mereka melaksanakan
membebaskan mereka melaksanakan aktiviti, dan perkara itu berlaku di sini. Bukan jauh, tapi di sini juga di Malaysia kita menghadapi masalah yang sama, dan kerana itulah Salimah merasakan perlu mengambil sesuatu tindakan bersama. Dan kerana itu kita harap ahli-ahli Salimah di seluruh negara, di 9 buah negeri di Malaysia yang kita ada Salimah ada di 9 buah negeri, kita harap semua ahli tankuasa aktif memprogramkan ahli-ahli masyarakat di semua peringkat umur. Tak kira mereka ahli Salimah atau bukan ahli Salimah, janji mereka ahli masyarakat, tak kira mereka muda atau mereka tua atau mereka masih kanak-kanak, mereka mesti diaktifkan atau diprogramkan supaya mereka tidak lalai dan tidak hanyut dengan isu-isu liberal, isu-isu yang saya sebutkan tadi seperti LGBT dan sebagainya yang lain. Jadi anak-anak, jangan menganggap ini satu pemikiran yang sangat berat, tapi ini adalah peranan yang harus dimainkan oleh kami, ibu-ibu kami, warga yang sudah pun meletakkan langkah dan memegang asas untuk melaksanakan tindakan mendidik anda semua. Cuma kami perlu sedar bahawa kami perlu mewujudkan pengembangan tenaga bagi menyatukan umat Islam yang sering berhadapan dengan konflik-konflik yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka hendaklah menghadirkan, satu perkara lagi yang perlu kita sedar, menghadirkan dan menonjolkan peranan muslimah dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam. Bukan sahaja di kalangan muslimin, tetapi juga muslimah perlu ditonjolkan peranannya secara terbuka, secara lebih luas. Kita juga tidak menafikan bahawa kita perlu juga memainkan peranan di kalangan mereka yang bukan Islam. Dan ini adalah salah satu dakwah yang sepatutnya kita laksanakan, kerana bidang ini telah dimonopoli oleh kumpulan non-Muslim untuk mengambil peranan mendakwah kumpulan Islam untuk bersama-sama mereka menganut agama mereka. Kita dengar berita bahawa sudah ramai orang-orang yang bukan orang-orang Islam yang telah dipengaruhi untuk meninggalkan agama mereka, malah disebutkan ada yang mendaftarkan diri untuk keluar dari agama Islam. Alhamdulillah. Dan itu selain daripada mengekalkan identiti Islam, selain daripada mengekalkan akidah Islam, selain daripada mengukuhkan akidah kita sendiri, kita harus bersama-sama umat Islam berdakwah di kalangan orang-orang yang bukan Islam. Dan sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Allah memohon meminta kita untuk meneru jalan Allah, berdakwah di jalan Allah secara hikmah, secara yang bijaksana, secara yang santai, secara tidak disedari, untuk kita menyebarkan ajaran Islam ini bukan secara memaksa. Dan Islam tidak disebarkan secara paksa, tetapi secara bersantai, secara tidak bersahaja, secara natural, secara tidak disedari, agar dakwah ini berkembang, agar Islam ini kukuh, agar Islam ini mantap, dan seterusnya. Kita dapat mempertahankan akidah ini walau di mana kita berada, walau situasi mana pun kita berada, walau siapapun yang memimpin kita. Jadi disinilah peranan muslimah, sama ada Salimah ataupun NGO Islam yang lain, untuk bergabung tenaga, bersatu hati untuk mewujudkan aktiviti-aktiviti dan mengaktifkan dakwah bilhal ataupun dakwah bilisan, terutama di kalangan orang-orang yang bukan Islam. Selain daripada itu, kita juga harus memberi tumpuan kepada apa yang kita sebut generasi, yang disebut tadi generasi Y. Tapi kami di Salimah, dalam kalangan Salimah, kami lebih memperkenalkan diri mereka sebagai generasi Asy-Syabab, muda-mudi. Kerana itulah, untuk makluman hadirat sekalian, dalam Salimah kita ada gadis maksudnya G itu generasi, A itu Al-Quran, B
D itu dinamik, I itu istiqamah, dan S solihah. Maksudnya kita cuba berusaha untuk menunjukkan generasi asyabab, generasi muda yang berusaha dibina untuk ke arah Rabbani dan juga Quran. Jadi generasi yang benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai penghayatan dan diterjemahkan dalam amalan dan perbuatan. Semoga kita harap dengan usaha ini Salimah bersama gadisnya dan NGO Islam yang lain bergabung tenaga untuk memastikan selamat zuriat kita di dunia dan di akhirat. Dan akhir kata, saya tidak memanjangkan bicara kerana saya difahamkan saya diberikan hanya setengah jam saja, dan saya berharap perkara ini dapat kita jadikan sebagai bekalan untuk kita bincangkan dalam pertemuan Salimah di negeri-negeri dan pertemuan Salimah dengan persatuan-persatuan yang lain, sebagaimana kesepakatan dan persetujuan yang telah dinyatakan kepada saya sendiri dengan Ibu Tias daripada Indonesia dan juga daripada Dr. Rabiah daripada Thailand tadi, yang mereka bersetuju untuk bergabung tenaga dengan kita untuk lebih terbuka menghidupkan ukhuwah Islamiah dan islah atas tujuan al-birr wa taqwa. Kita lebih terbuka supaya kita tidak terikat dengan adat dan budaya masing-masing, supaya kita lebih terbuka hanya semata-mata berdasarkan Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustazah Mardiah tadi, kita bergerak atas gerakan 3104 berdasarkan firman Allah. 3104 itu ialah surah Al-Imran ayat 104 yang Allah perintahkan kepada umatnya, Allah perintahkan kepada kita supaya menjadi sebuah ummah yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu adalah peranan kita, peranan yang telah Allah kurniakan kepada kita, yang Allah nak lihat sama ada kita dapat laksanakan atau tidak dapat laksanakan. Kesimpulannya di sini, apa yang perlu dilakukan oleh Muslimah abad 21 ialah kita menubuhkan satu sekretariat, bersifat nasional dan serantau. Kita gabungkan NGO Islam ini bukan berdasarkan pada persatuan-persatuan semata-mata atau budaya semata-mata, tapi berdasarkan Islam dan islah umat ataupun tarbiyatul ummah. Dengan itu saya harap ahli-ahli jawatankuasa Salimah negeri-negeri dapat menjadikan ini sebagai bahan yang mereka bawa untuk pulang ke negeri masing-masing, dan NGO Islam yang bersama kita ataupun yang tidak hadir, untuk kita sampaikan kepada mereka bahawa ini adalah peranan yang harus kita mainkan, agenda bertindak yang kita laksanakan sebagai satu wadah untuk kita laksanakan dan kita perjuangkan untuk penyelamatan umat Islam, khususnya zuriat yang kita bakal tinggalkan. Kerana rata-rata ahli Salimah Malaysia ini adalah warga-warga emas yang kami perlukan kepada pelapis-pelapis, dan tidak kami nafikan pelapis itu ada di hadapan kami, di mata kami hari ini. Dan kami berharap peranan itu dapat dimainkan sebaiknya, difahamkan sebaiknya, diterjemahkan sebaiknya, dan dipegang daripada sekarang dan sehingga kita dapat laksanakan insya-Allah dengan izin Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya slot pelatihan agenda baginda itu tadi, maka saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Rubiah kerana mendahului masa, tepat masa yang kita berikan,
Dan sebagai tanda penghargaan juga daripada pihak penganjur, saya mempersilakan Ustazah Nadine Ajak Aminah untuk menyampaikan cenderamata kenangan daripada pihak penganjur.